Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami daripada Kumpulan Satu akan melengkapkan salah satu dari tiga tugasan kita khusus SDH 1014 iaitu pengantar sejarah. Sekalung penghargaan diberikan kepada Tuan Hasim bin Sa'ari atas hasil nasihat beliau dalam kerja khusus. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Adam Zuhairi bin Bukhari, Al-Awanis binti Dollah ataupun Abdul Aziz dan juga Amal Mifzal bin Muhammad Anwar. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya buka lembaran pembentangan kami dengan tajuk sumber sejarah. Baiklah, jadi saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang sumber sejarah. Kita mula dengan pengertian sumber. Terdapat pelbagai tokoh yang menerangkan dengan lebih lanjut tentang sumber sejarah. Antaranya ialah R.J. Collingwood, Louis Gottschalk dan E.H. Carr. Menurut R.J. Collingwood, beliau menerangkan bahawa sumber sejarah mempunyai kenyataan tentang peristiwa sejarah. Menurut tokoh yang kedua pula, Louis Gottschalk menerangkan bahawa sumber sejarah adalah sebagai bahan bukti dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir ialah E.H. Carr. Beliau menerangkan bahawa sumber sejarah terdiri daripada kumpulan fakta yang dikaji. Sumber sangat penting dalam sejarah dan adalah satu kewajiban kepada ahli sejarah. Sumber dalam sejarah adalah satu elemen penting dalam menentukan kesahihan sesuatu fakta sejarah. Sumber sejarah memberi pengertian yang sangat luas dan sebab itu ia perlu dikaji dengan tepat dan sahih dan bukan secara main-main. Sumber sejarah pada dasarnya adalah sesuatu yang memberitahu kita tentang sejarah atau peristiwa di masa lampau. Sumber sejarah dapat berupa dokumen, gambar, rekaman suara, buku, wayang, program televisyen, objek ataupun artifak. Sumber sejarah adalah suatu media rakaman yang di dalamnya berisi pelbagai informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Pelbagai informasi dan data-data yang telah didapatkan dari sumber sejarah disebut dengan fakta sejarah. Selepas itu, kita masuk pula dengan kategori sumber sejarah. Kategori sumber sejarah dapat dibahagikan kepada 5. Yang pertama ialah sumber primer, yang kedua ialah sumber sekunder, yang ketiga ialah sumber lisan, dan yang keempat ialah sumber ekologi, dan yang terakhir ialah sumber tertiar. Jadi, baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang sumber primer. Seperti kita tahu, sumber primer merupakan sumber awalan. Jadi, tidak hairan mengapa batu bersurat menjadi sumber primer. Contoh lain sumber primer seperti manuskrip dan fail-fail kerajaan. Definisi sumber primer seperti kita tahu dapat diinterpretasikan sebagai sumber pertama. Sumber primer juga merupakan punca utama untuk memahami sesuatu peristiwa yang telah lepas. Sumber primer dapat didefinisikan sebagai bahan yang wujud secara asli dan tidak ditafsir lagi. Menurut tokoh Louis Gottschalk, beliau menerangkan sumber primer adalah sumber yang diperoleh dalam bentuk catatan, rekod-rekod kerajaan dan tulisan kepada masa lampau. Sumber primer juga dapat bantu ahli sejarah memahami sesuatu kejadian dengan tepat. Sumber primer juga adalah bukti-bukti tertulis tangan pertama mengenai sejarah yang dibuat pada waktu peristiwa terjadi oleh orang yang ada ataupun hadir pada peristiwa tersebut. Sumber primer juga memberikan bukti langsung atau tangan pertama tentang suatu peristiwa, orang ataupun objek.
Sumber sejarah prima juga dibuat selama jangka waktu masa lampau yang sedang dipelajari atau diciptakan di kemudian hari oleh pelaku sejarah itu sendiri. Sumber sejarah prima mencerminkan sudut pandang individu dari peserta ataupun pengamat. Dengan kata lain, sumber-sumber ini sezaman dengan peristiwa dan orang-orang yang dimaksudkan dalam sejarah. Dalam konteks penelitian sejarah, sumber prima adalah sumber yang dibuat selama jangka waktu tertentu yang sedang dipelajari. Sumber prima memungkinkan peneliti sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau jangka waktu tertentu. Sumber sejarah prima juga bisa berupa seperti sepotong tembikar, bahkan sepotong es glacier yang memberikan data iklim tentang karbon amifera 1000 tahun lalu. Sejarawan mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam menggunakan sumber-sumber sejarah prima untuk memahami masa lalu dengan caranya sendiri, bukan melalui lensa moden. Seterusnya, terdapat ciri-ciri sumber prima. Ciri ini pecah kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah keaslian kandungan, yang kedua ialah perolehan sumber, dan yang ketiga ialah keadaan fizikal sumber. Baiklah, ciri yang pertama seperti kita tahu ialah keterangan keaslian kekurangan sumber. Seperti kita tahu, ahli sejarah harus memiliki kemahiran yang tinggi untuk menentukan sesuatu sumber itu adalah asli ataupun sebaliknya. Selain itu juga, melalui sumber yang asli, ahli sejarah mampu mencari fakta yang akan menjadi bukti kepada sumber. Berdasarkan fakta tersebut, ahli-ahli sejarah mampu membuat tafsiran yang bernas. Sumber asli akan membuat ruang kepada ahli-ahli sejarah untuk mencari fakta-fakta yang menjawab persoalan yang diperdebatkan dalam kalangan mereka. Berdasarkan sumber asli, ahli sejarah mampu mencari penyelesaian dengan mendapatkan bukti yang tepat. Sumber asli juga mampu memberikan bukti yang kukuh dan boleh dipercayai. Ciri yang kedua pula, seperti kita tahu merupakan perolehan sumber. Sumber sejarah boleh didapati dan dirujuk di tempat-tempat tertentu sahaja. Ahli sejarah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sumber prima kerana sumber tersebut sukar diperolehi. Ahli sejarah perlu membuat pencarian dan penyelidikan untuk mendapatkan sumber prima. Kemampuan ahli sejarah untuk mengakses sumber prima bergantung kepada rujukan terbuka ataupun rujukan tertutup. Usia sumber prima juga perlu dititik beratkan sebelum ia dibuka untuk rujukan ahli sejarah. Ciri yang ketiga pula ialah keadaan fizikal sesuatu sumber. Ahli-ahli sejarah perlu memastikan keadaan sumber yang dirujuk berada dalam keadaan fizikal yang sebenar. Ahli-ahli sejarah juga perlu meneliti sumber sejarah tersebut tidak mengalami sebarang perubahan fizikal ataupun sifat. Biasanya, ahli sejarah akan merujuk kepada sumber yang berada dalam keadaan fizikal asal. Sumber sejarah yang mengalami perubahan fizikal akan diketepikan oleh ahli sejarah. Sumber yang berubah fizikalnya kurang memberikan fakta baru kepada ahli-ahli sejarah. Sumber sejarah tersebut hanya akan digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta tambahan ataupun fakta sokongan terhadap persoalan kajian. Baiklah, seterusnya kita masuk dengan cara mengesan dan pemprosesan sumber. Baiklah, menurut saya, ahli sejarah perlu mengetahui dengan lebih mendalam tentang kaedah mencari sumber prima supaya dapat dimasukkan dalam kajian. Terdapat 3 cara untuk mengesan seterusnya memproses sumber prima. Antaranya ialah yang pertama ialah fail dan rekod kerajaan. Yang kedua pula ialah surat tulisan tangan
Dan yang terakhir pula ialah laporan tahunan. Baiklah, bagi yang pertama iaitu bagi fail dan rekod kerajaan, kita dapat memproses seterusnya mengesan di pejabat kerajaan, Jabatan Kerajaan, Arkib Negara Malaysia dan Arkib Luar Negara. Okey, bagi kita sudah tahu arkib negara bukannya senang untuk kita masuk kerana kita perlu mengemukakan permohonan terutamanya rakyat. Jadi bukan mudah untuk kita masuk arkib kerana di dalam arkib tersimpan pelbagai peristiwa seterusnya catatan sumber primer. Okey, menurut yang kedua pula, bagi surat persangkaan pula ialah individu. Individu ini merujuk kepada saksi yang terlibat dalam satu peristiwa. Terdapat diraja, Arkib Negara Malaysia dan yang terakhir ialah Arkib Luar Negara. Okey, bagi yang terakhir bagi saya ialah laporan tahunan pula. Laporan tahunan pula ialah Perpustakaan Negara, Kementerian Kerajaan, Arkib Wilayah dan Arkib Negara Malaysia. Dan yang terakhir, bagi sumber primer, ialah penggunaan dan kepentingan sumber. Sumber primer juga mempunyai kepentingan yang sangat penting. Antaranya ialah bahan rujukan utama bagi sejarah. Yang kedua pula ialah boleh dipercayai dan boleh digunakan dalam penyelidikan sejarah. Dan yang terakhir ialah sumber primer yang asli akan membantu ahli sejarah menghasilkan penyelidikan. Ahli-ahli sejarah bergantung kepada sumber primer untuk mendapatkan fakta dan menyusun fakta-fakta tersebut mengikut kronologi peristiwa dan seterusnya memberikan tafsiran yang bernas. Kepentingan lain pula ialah penghasilkan sumber primer akan menghalang ahli-ahli sejarah daripada melakukan kesilapan fakta. Penggunaan sumber primer oleh ahli sejarah dapat menjelaskan tentang kebenaran sejarah dari sudut validiti, iaitu maksudnya ialah penempatan fakta sejarah. Ahli sejarah turut dapat menghasilkan penyelidikan dan penulisan sejarah yang berkualiti dan unik kerana sumber primer merupakan sumber yang tepat dan tidak ada unsur bias. Selain itu, penulisan sejarah yang menggunakan sumber primer akan dijadikan rujukan utama kepada ahli sejarah lain apabila melakukan kajian sejarah. Hal ini kerana sumber primer sangat penting dan merupakan sumber awalan. Penggunaan sumber primer dengan kaedah sejarah dan kaedah penulisan yang betul akan dapat mengelakkan kesilapan dan kesalahan dalam fakta-fakta sejarah. Jadi, sampai di situ sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada saudara Amal untuk menerangkan tentang sumber yang kedua, iaitu sumber sekunder. Terima kasih kepada saudara Adam Zulhairi di atas pembentangan yang sangat mantap tadi. Sekarang, tibalah masa untuk menyambung sesi pembelajaran atau pembentangan ini dengan tajuk sumber sekunder. Okey, baiklah sekarang kita akan belajar tentang pengertian sumber sekunder. Sumber sekunder yang pertama adalah notanya telah dinilai dan ditafsir oleh ahli sejarah. Yang kedua, sumber kedua ataupun sumber bukan sezaman. Yang ketiga, berdasarkan sumber primer. Sumber sekunder merupakan sumber yang telah pun dinilai dan ditafsir ilmiahnya oleh seseorang individu ataupun lebih tepat oleh ahli sejarah. Maka yang kedua, sumber kedua ataupun sumber bukan sezaman. Sumber bukan sezaman ini dapat diterangkan apabila sebagai contoh peristiwa 13 Mei 1969 dan bukunya dicipta pada tahun 2020. Itulah yang dimaksudkan dengan buku atau sumber bukan sezaman. Yang ketiga adalah berdasarkan sumber primer, di mana sumber sekunder adalah olahan ataupun tafsiran kembali daripada sumber primer. Okey, kita teruskan seterusnya. Sumber sekunder adalah proses permulaan bagi ahli-ahli sejarawan untuk mendapatkan maklumat awal tentang ruang kajian ataupun penyelidikan mereka. Hal ini adalah suatu perkara yang kita ceburi mempunyai data atau maklumat asasnya untuk diketengahkan sebelum melanjutkan proses penyelidikan.
Ahli-ahli sejarawan ini sememangnya akan mencari seberapa yang boleh atau semampu mungkin sumber sekunder untuk mencari maklumat awal bagi memudahkan proses penyelidikan. Sumber sekunder merupakan sumber yang amatlah boleh dipercayai. Hal ini kerana sumber sekunder ini diperolehi oleh pendasarannya ke atas sumber primer. Seperti biasa, mencari maklumat awal dan melakukan penyediaan awal amatlah penting untuk kita sebagai ahli sejarawan untuk memudahkan proses penyelidikan. Kita haruslah tahu maklumat-maklumat asas, data-data asas untuk menjadikan proses penyelidikan kita lebih senang dan lebih maju ke hadapan. Sumber sekunder juga adalah seperti disebut sebagai penafsiran semula daripada sumber primer yang mana bentuknya adalah menjadi medium kegunaan kita sehari-hari. Contohnya, bahan bacaan seperti buku, nota, artikel di internet. Olahan dan penafsiran ini bertujuan untuk memastikan kesahihan sumber tersebut sebelum ia disebarkan dan dipaparkan sebagai bahan bacaan sehari-hari. Lihatlah betapa mudahnya untuk kita ni nak jumpa dengan sumber sekunder ni. Sebabnya sumber sekunder ni adalah medium yang kita selalu guna hari-hari. Tak kiralah kita pelajar ke, pekerja ke, memang sumber sekunder itulah menjadi bahan bacaan kita. Contohnya seperti buku. Para pelajar takkanlah tak pernah jumpa buku. Mesti buku tu dia pernah jumpa. Kerana apa? Kerana buku tu adalah olahan daripada sumber primer dan menjadikan dia medium bacaan kita sehari-hari. Kenapa olahan dan penafsiran ini? Olahan dan penafsiran ini amatlah perlu sebenarnya adalah untuk memastikan kesahihan sumber tersebut sebelum ia disebarkan dan dipaparkan sebagai bahan bacaan sehari-hari. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyatakan sesuatu itu sebagai perkara yang betul tanpa memeriksa kesahihannya. Andai kata perkara itu disebarkan, macam mana keadaan sumber dan ilmu kita pada hari ini? Ianya akan berbeza pandangan dan mengelirukan kehidupan kita sehari-hari. Seterusnya, kebaikan sumber sekunder adalah untuk menjadi suatu jalan alternatif kepada sumber primer terhadap pengukuhannya. Kenapa saya kata begini? Sebabnya, sumber sekunder ni adalah sumber primer yang diolah, ditafsir dan dibentuk sebagai buku ataupun artikel. Kemudian, sumber sekunder ini sendiri mudah didapati seperti di sekolah, di kampung. Kita memiliki kemudahan seperti perpustakaan awam. Contohnya, di pelosok mana pun kita duduk, di desa, di bandar-bandar biasa, mesti ada perpustakaan. Perpustakaan desa, perpustakaan bandar. Kalau dekat negeri, dekat bandarnya, ada perpustakaan awam negeri. Sebagai contoh, perpustakaan awal negeri Terengganu. Jadi, dari situ kita boleh fikir bahawa senangnya untuk kita mendapatkan sumber sekunder ini. Sebagai contoh paling mudahlah kita pelajar. Dekat sekolah tu mesti ada sumber sekunder daripada perpustakaan. Sebab setiap sekolah memang dicipta, dibina dengan adanya perpustakaan. Sumber sekunder adalah menjadi bahan rujukan bagi penyelidikan para pengkaji sejarah untuk memahami secara keseluruhan untuk skop bidang yang mahu diselidik ketika itu. Kenapa saya kata begini? Kerana sumber sekunder ini adalah menjadi rujukan yang sangat besar, baik dan sangat jelas serta tersusun malahan teratur lagi. Kenapa? Kerana sumber sekunder ni adalah penafsiran daripada sumber primer yang mana menunjukkan rumusan dan bermakna perkara itu akan menjadikan skop bidang yang besar menjadi kecil. Dan para sejarawan boleh melihat bahawa perkara ini sudah dikaji dan perkara ini belum dikaji. Sumber sekunder ini adalah suatu fakta-fakta daripada individu ataupun seseorang yang tidak menyaksikan sesuatu kejadian ataupun peristiwa sejarah. Sumber sekunder ini adalah suatu fakta-fakta daripada individu ataupun seseorang yang tidak menyaksikan sesuatu kejadian ataupun peristiwa sejarah. Apa yang kita faham dari sini adalah sumber sekunder ni kita dapat daripada sumber primer. Bukanlah daripada sumber yang lain. Maksudnya benda itu adalah benda yang dah lama. Kita yang mengkaji sumber sekunder tu bukanlah hidup pada zaman yang itu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kepentingan.
Yang pertama, memberikan gambaran awal tentang ruang lingkup sejarah ataupun ruang lingkup kajian. Yang kedua, bantu sejarawan untuk mengakses data berkaitan sumber prima. Yang ketiga pula, kebolehpercayaan yang sangat tinggi. Yang keempat, dijalankan oleh sejarawan lain. Yang pertama, memberikan ahli sejarawan kemudahan iaitu memaparkan visual atau gambaran yang senang, rentetan berkaitan antara ruang lingkup kajian. Seperti biasa, hal ini kerana sumber sekunder adalah penelitian kembali terhadap sumber prima. Oleh itu, gambaran awal suatu penyelidikan dapat diketahui dengan sangat jelas. Apa yang membantu di sini adalah para pengkaji akan mampu menilai keluasan skop dan bidang kajian yang dijalankan. Oleh itu, bidang ataupun skop yang belum dilaksanakan, kajian terhadapnya dapat dikesan sekaligus dapat memfokuskan diri terhadap skop lain-lainnya. Sebagai contoh, kajian dalam sejarah adalah amat besar. Dengan adanya sumber sekunder, kajian daripada sumber sekunder, para ahli sejarawan ni tidak akan dapat nampak visual dan gambaran awal tentang kajian-kajian yang perlu dilaksanakan. Jadi dia boleh fokus bahawa saya sebagai sejarawan dah buat kajian tentang benda ni. Benda ni belum lagi kerana dia dah nampak skop-skop tu yang besar sangat luas tu dah jadi rumusan sangat kecil. Yang kedua adalah membantu sejarawan akses data berkaitan sumber prima. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber sekunder ni seperti biasa yang saya telah berulang-ulang kali cakap dalam pembentangan ini adalah sumber sekunder hasil olahan daripada sumber prima. Jadi, adakah terdapat beza daripada sumber prima dan sekunder? Tiada beza selain daripada pengolahan baru, rumusan baru daripada sumber prima ke sumber sekunder. Hal ini memudahkan ahli sejarawan untuk mengakses data berkaitan antara sumber prima dan sumber sekunder itu sendiri kerana berkaitannya yang sangat tinggi. Okey, yang ketiga, kebolehpercayaan tinggi. Perkara ini dapat dilihat daripada sudut setiap siapa yang mengkaji dan tujuan perkajiannya serta merujuk kepada sumber awalnya. Apa sumber awalnya? Sumber prima lagi. Kembali kerana sumber sekunder prima ni amatlah berkaitan. Seperti contoh untuk keadaan ini, sumber sekunder tidak akan menyeleweng. Kesahihannya kerana ia adalah huraian berdasarkan sumber prima. Yang mana sumber prima ni adalah bahan rujukan utama ataupun kita senang cakap macam ada Zuhairi tadi, bahan awalan, rujukan awalan dan bertujuan untuk mengkaji sejarah silam. Kita lihat kembali siapa yang mengkaji dan tujuan pengajiannya serta merujuk kepada sumber awalnya. Jadi, tiada penyelewengan yang bakal berlaku di sini kerana sumber-sumber itu adalah sangat sahih. Maksudnya sumber sekunder ini ada pada sumber prima yang telah disahihkan yang menjadi utama. Tiada sebarang kesilapan fakta ataupun ketidaksahihan di dalam sumber prima itu sendiri. Melainkan seorang sejarawan itu sendiri yang memesongkan ataupun menakut tambah suatu peristiwa dengan sengaja. Jikalau begini, menunjukkan sikap sejarawan itu tidak bertanggungjawab dalam tugasnya menyelidik sejarah kerana memesongkan atau menokok tambah suatu peristiwa dengan sengaja. Okey, keempat. Saya tahu kamu semua tak sabar untuk dengar. Tak apa, sabar. Yang keempat adalah dijalankan oleh sejarawan lain. Macam mana ni? Kita sejarawan dalam dunia ni ada ramai. Contohnya, kualiti tinggi. Macam mana kualiti tinggi ni boleh berlaku? Kualiti tinggi dalam sumber sekunder ini memberi makna hasil olahan sumber sekunder adalah sangat tepat serta membantu kerana bukanlah seorang sahaja ahli sejarah yang buat kajian ni dan pendidikan ke atasnya. Kualiti juga adalah bila ahli-ahli sejarah ni sentiasa peka terhadap pendidikan mereka. Mereka selalu fokus dan mengelakkan berlakunya tokok tambah ataupun kesilapan fakta dan huraian. Dengan kualiti ini, jelaslah bahawa kefahaman menyeluruh tentang ruang lingkup kajian dapat dijiwai dan diperoleh tanpa sebarang alat dan terjamin kesahihannya. Tabah contoh, sumber sekunder pada hari ini, cara penggunaannya adalah amat meluas dan sangat efektif untuk menimba ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat lihat di sini, kualiti sumber sekunder ni amatlah tinggi kerana mempunyai kesahihan daripada segi fakta dan sikap tanggungjawab para ahli sejarawan yang tidak memesongkan sumber-sumber dan kesahihannya. Seterusnya, kita akan kembali
kepada pemprosesan dan pengesanan sumber lisan. Yang pertama adalah mengumpul sumber. Yang kedua, membuat pembacaan awal. Yang ketiga dan yang keempat adalah mengutip maklumat dan mengkaji perbahasan yang timbul. Sebelum itu, kita haruslah mengetahui contoh-contoh sumber sekunder. Adalah buku, majalah, artikel, jurnal, tesis, kertas, projek, peta, kamus dan sebagainya. Bukankah ini yang menjadi bahan bacaan seharian kita dari masa ke semasa? Ya, betul. Inilah bentuk kewujudan sumber sekunder yang biasa kita nampak. Okey, kita cerita pada isi yang pertama iaitu pengumpulan sumber sekunder adalah kata kunci di mana ia adalah amat relevan daripada segi penggunaannya. Hal ini kerana ruang penyelidikan yang sangat besar ataupun mempunyai skop luas di dalamnya mampu difahami dengan adanya keterperincian daripada sumber sekunder ini. Yang kedua, pembacaan awal sumber sekunder ini seperti biasalah. Ia tidak lain tidak bukan hanyalah berfokus kepada penelitian dan pembacaan terhadap sumber primer itu sendiri sebagai suatu cara ataupun memproses untuk memahami sesuatu dalam usaha penyelidikan dan serta kemudahannya yang lain, iaitu seperti tidak memakan masa yang lama. Oleh itu, ahli sejarah tidak bosan dan rasa malas untuk terus mengkaji. Dan untuk yang ketiga dan yang keempat, pengutipan sumber maklumat dari sumber sekunder adalah berbeza. Pengendaliannya dengan sumber primer kerana walaupun sumber primer dan sekunder ni ada kaitan tetapi cara pengendaliannya berbeza atas sebab-sebab tertentu. Okey, seterusnya maklumat yang kita dapat melalui sumber primer itu haruslah dikaji dan difahamkan dengan sebaiknya. Hal ini kerana selepas itu kita haruslah mengkaji pula tentang perbahasan yang akan timbul dengan ahli-ahli sejarawan yang lain. Kita kerana pada masa kini kita mempunyai ramai sejarawan, maka terdapat banyaklah pendapat-pendapat yang bakal dikemukakan yang akan dibahaskan. Hal ini merupakan cara untuk mengelakkan berlaku kesilapan hujahan dalam menafsir tentang penyelidikan bagi seseorang sejarawan tu. Kesilapan fakta dalam hujahan adalah sangat membimbangkan kerana boleh memberikan kesan yang sangat teruk kepada masyarakat. Mengenai satu sumber tu, contohnya lah, dalam satu kawasan pembelajaran, contohnya di negeri Terengganu, sumber maklumat dan buku yang digunakan adalah dengan fakta yang salah. Maka pelajar di negeri Terengganu akan belajar tentang perkara yang salah. Itulah bahaya dia kesilapan fakta. Serta ianya lagi menambah kekeliruan, maafkan saya, dan masalah kepada orang lain. Perkara ini mungkin berlaku akibat sejarawan tersebut tidak merujuk kepada sumber sejarah yang perlu yang baru dan menyebabkan dia ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman ni contohnya satu sumber, satu perkajian tu walaupun sudah lama tetapi para pengkaji sejarah tu tetap perlu sentiasa mengikuti rentetan cerita kisah sejarah yang dulu kerana selagi kajian itu tidak habis sentiasa akan ada pembaharuan-pembaharuan yang akan mungkin mengubah penceritaan pada masa kini. Okey, sekian saja daripada saya. Kita akan pergi kepada contoh-contoh sumber sekunder. Contoh sumber sekunder adalah pertama artikel, jurnal dan surat khabar. Biasalah kita jumpa artikel untuk mencari nota-nota, jurnal sebagai bahan bacaan dan surat khabar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baharu. Sekian daripada saya teruskan dengan mengembalikan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan dengan menerangkan sumber sejarah yang ketiga iaitu sumber arkeologi. Sumber arkeologi boleh juga dikategorikan sebagai sumber primer. Hal ini kerana sumber arkeologi bersifat kebendaan. Sebagai contoh, tembika, alat-alat batu dan juga candi. Gambar pertama menunjukkan candi di Lembah Bujang. Di Lembah Bujang, proses cari gali telah dilakukan dan hasil daripada itu telah menemukan sisa-sisa peninggalan dan salah satunya ialah candi tersebut. Candi tersebut menunjukkan bahawa ianya merupakan binaan manusia yang tertua yang pernah direkodkan di Asia Tenggara.
Candi tersebut juga menunjukkan bahawa Lembah Bujang telah mempunyai perhubungan yang sangat berkait rapat dengan perdagangan maritim sejak awal abad Masihi. Gambar yang kedua pula menunjukkan sejenis alat-alat batu yang digunakan oleh manusia zaman dahulu. Kebiasaannya, alat-alat batu ini akan digunakan untuk mencipta sesebuah senjata seperti tombak dan sebagainya. Gambar yang ketiga pula menunjukkan beberapa kepingan duit shilling yang dipercayai telah ditemui pada era penjajahan Portugis ke atas Melaka. Penemuan ini telah membuktikan bahawa aktiviti jual beli telah pun wujud dalam kalangan masyarakat zaman dahulu. Seterusnya, definisi sumber arkeologi. Sumber arkeologi berasal daripada perkataan Greek iaitu archaeologia. Archaeologia pula berasal daripada dua perkataan iaitu archaios dan juga logos. Archaios membawa maksud asal atau purba, manakala logos pula memberikan makna kajian. Selain itu, Nik Hasan Suhaimi telah menakrifkan arkeologi sebagai satu kaedah yang mengkaji segala tinggalan manusia bagi membina sejarah masyarakat pada waktu lampau. Seterusnya, bagi tokoh Brian M. Fagan pula menyatakan arkeologi merupakan kajian tentang tingkah laku, teknologi dan kebudayaan manusia pada masa lampau. Selain daripada tokoh-tokoh tersebut, Profesor Dr. Hasan Ma'arif Ambari juga telah menakrifkan sumber arkeologi. Beliau menyatakan bahawa arkeologi berfungsi untuk memberi penjelasan terhadap benda-benda tersebut seperti peninggalan manusia yang sudah terkubur sehinggakan benda-benda tersebut kemudiannya berfungsi sebagai sumber sejarah. Menurut pandangan Graham Clark pula, arkeologi adalah kajian sistematik ke atas bahan-bahan purba bagi membentuk semula sejarah. Oleh itu, melalui contoh-contoh dan definisi-definisi yang telah saya sebutkan sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa sumber arkeologi adalah sejenis benda atau bahan-bahan atau bukti tinggalan aktiviti masyarakat masa lampau yang seterusnya menjadi sesuatu yang penting dalam penyelidikan sejarah. Seterusnya, jenis-jenis sumber arkeologi. Sumber arkeologi terbahagi kepada dua jenis iaitu artifak dan juga bukan artifak. Artifak merupakan bahan yang diperbuat oleh manusia lampau dalam bentuk pelbagai objek. Bahan-bahan artifak terdiri daripada objek-objek tertentu. Sesebuah artifak diubah suai mengikut kawasan tempat tinggal manusia dan masyarakat masa lampau. Kewujudan sumber artifak ini dapat membantu dan memudahkan ahli-ahli sejarah dalam memahami sejarah pembentukan sesuatu masyarakat yang hidup pada zaman prasejarah. Untuk memahami sejarah pembentukan sesuatu masyarakat protosejarah, ahli-ahli sejarah bergantung kepada penemuan manik, logam ataupun porselin. Kerja-kerja untuk mencari bahan artifak ini selalunya mengambil masa yang panjang dan bergantung kepada keupayaan ahli-ahli arkeologi dalam mengesan lokasi-lokasi secara tepat. Baru-baru ini, sebuah artifak yang dipercayai berusia lebih 900 tahun dijumpai di Melaka. Artifak tersebut meliputi serpihan seramik seperti tembikar dan porselin yang dipercayai digunakan pada zaman dinasti Song. Selain daripada itu, serpihan kayu yang dipercayai daripada kapal dagang yang digunakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka turut ditemui. Seterusnya, bahan bukan artifak. Bahan bukan artifak juga dikenali sebagai ekofak. Ekofak membawa maksud tinggalan tulang binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah dan sisa-sisa tulang. Bahan bukan artifak memainkan peranan dalam memaparkan kegiatan manusia lampau dan juga situasi persekitaran dalam kehidupan manusia lampau. Bahan bukan artifak ini juga merupakan bahan organik dan tinggalan lama dalam alam sekitar. Contoh-contoh lain bagi bukan artifak ialah fosil manusia, fosil binatang, fosil pohon, kerang-kerangan dan sebagainya.
Jadi, dapat disimpulkan bahawa bahan bukan artifak atau ekofak ini adalah benda-benda alam biotik yang berkait rapat dengan kegiatan manusia dan memperlihatkan bagaimana manusia pada masa lampau beradaptasi dalam lingkungannya. Penemuan ekofak seperti sampel siput dan tulang haiwan dibaling menunjukkan masyarakat terawal sudah mendiami kawasan tersebut lebih kurang 16,000 hingga 17,000 tahun yang lalu. Seterusnya, teknik dan kaedah arkeologi. Dalam membuat kajian arkeologi iaitu kajian terhadap kehidupan manusia pada zaman lampau, ahli-ahli sejarah dan ahli-ahli arkeologi perlulah menggunakan kaedah yang betul untuk memastikan keaslian sesuatu sumber itu. Dengan kajian-kajian arkeologi, para ahli sejarah dan ahli-ahli arkeologi dapat membuat penyelidikan terhadap pembinaan tamadun manusia pada zaman lampau. Mereka akan mengkaji tentang sistem budaya, tata cara hidup masyarakat zaman lampau dan juga tingkah laku manusia dan masyarakat. Tujuan mereka membuat kajian adalah untuk yang pertama mengkaji bahan tinggalan lama untuk mengetahui dan memahami asal-usul sesuatu bangsa. Tujuan yang kedua ialah untuk mendapatkan bukti-bukti dalam membina kefahaman tentang kehidupan manusia lampau berdasarkan monumen-monumen purba dan juga penemuan-penemuan yang dijumpai melalui proses cari gali. Okey. Antara kaedah-kaedah yang perlu dikuasai oleh ahli arkeologi dalam membuat penyelidikan adalah yang pertama, kaedah kaji selidik. Kaedah ini menumpukan pemerhatian terhadap sesuatu bangsa iaitu sejarah bangsa untuk mengetahui asal-usul manusia zaman lampau. Kaedah kaji selidik ini pula dapat dibahagikan kepada beberapa kaedah tertentu iaitu yang pertama, kaedah stratigrafi. Ianya digunakan di kawasan tapak arkeologi dan menumpukan perhatian terhadap ciri-ciri lapisan batu. Melalui kaedah inilah alat-alat batu dapat dijumpai di kawasan tapak arkeologi. Kaedah yang kedua ialah kaedah style horizon. Kaedah style horizon ianya merupakan kajian terhadap kawasan yang luas. Okey, kaedah yang ketiga ialah kaedah tipologi. Tipologi ialah kajian terhadap penemuan artifak untuk mengesan tarikh dan juga masa bagi memahami perkembangan tamadun manusia. Kaedah yang terakhir ialah kaedah geokronologi. Kaedah ini pula menggunakan tarikh dan juga data-data zaman prasejarah dalam mengkaji kronologi kebudayaan sesuatu masyarakat zaman lampau. Seterusnya, kaedah arkeologi yang kedua ialah kaedah sains. Kaedah ini digunakan untuk membuktikan keaslian sesuatu artifak dari segi umur, asal-usul dan bahan yang digunakan untuk membina artifak tersebut. Seterusnya, kaedah nuklear. Kaedah ini diperlukan bagi mengenal pasti artifak yang ditemui di kawasan tapak arkeologi. Ujian radiografi akan dijalankan oleh pakarnya bagi menentukan sama ada artifak tersebut asli ataupun tidak. Kelebihan kaedah ini, ia tidak akan memusnahkan bahan yang terdapat pada artifak tersebut. Sebelum saya beralih kepada slide seterusnya, saya akan menerangkan ciri-ciri sumber arkeologi. Ciri-ciri sumber arkeologi yang pertama ialah bahan-bahan arkeologi hendaklah dipastikan keasliannya sebelum dijadikan sebagai sumber sejarah. Yang kedua, keadaan fizikal bahan-bahan arkeologi mestilah dalam keadaan fizikal yang sebenar. Baiklah, seterusnya, cara mengesan dan pemprosesan sumber arkeologi. Sebelum sesebuah bahan arkeologi dijadikan sebagai sumber sejarah, ia perlulah melalui beberapa proses tertentu bagi memastikan ketulenan dan keasliannya. Proses yang pertama ialah proses ekskavasi. Proses ekskavasi adalah proses penggalian. Hal ini bermaksud setelah ahli-ahli arkeologi mengesan dan mengenal pasti kawasan-kawasan yang mempunyai tinggalan artifak, proses ekskavasi ini akan dilakukan. Seterusnya, aktiviti pengumpulan dan merekodkan bukti. Proses pengumpulan dan merekodkan bukti akan dilakukan setelah terlaksananya proses ekskavasi.
Ahli-ahli sejarah dan ahli-ahli arkeologi perlulah mengumpul bahan-bahan artifak yang dijumpai untuk diuji serta menjalankan kerja-kerja lampangan. Bahan-bahan artifak yang telah diuji akan direkodkan sebagai bukti peninggalan sejarah masyarakat lampau. Okay, yang ketiga, memproses dan menganalisis bukti. Berdasarkan penemuan dan pengumpulan tersebut, mereka perlu memproses dan menganalisis bukti serta membuat tafsiran sama ada ianya tulen ataupun tidak. Seterusnya, melakukan penulisan. Proses yang terakhir adalah melakukan penulisan adalah berdasarkan bukti-bukti dan tafsiran yang telah dibuat. Okey. Seterusnya, kepentingan sumber arkeologi. Kepentingan yang pertama ialah kita dapat mengetahui dan memperolehi pengetahuan. Sebagai contoh, kita dapat mengetahui tentang bahan-bahan yang digunakan oleh masyarakat masa lampau. Yang kedua, dapat melihat manusia secara menyeluruh dalam pelbagai ragam. Yang ketiga, sumber ini berperanan sebagai bidang untuk mencari data-data seperti analisis-analisis yang dibuat terhadap sesuatu sumber. Kepentingan yang terakhir ialah ia dapat menggalakkan perkembangan ilmu epigrafi yang boleh memberi informasi mengenai peristiwa masa lampau, asal-usul dan sebagainya. Sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menegaskan bahawa penggunaan sumber arkeologi adalah sebagai bahan untuk membuat penyelidikan tentang sejarah masa lampau. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Awanis terhadap pembentangan itu tadi. Sekarang kembali kepada saya untuk menerangkan tentang sumber lisan. Okay, definisi sumber lisan iaitu yang pertama, pengumpulan fakta dan juga data sejarah yang masih belum dikaji. Yang kedua, berdasarkan temu ramah saksi-saksi yang masih hidup pada waktu peristiwa. Sumber sejarah sumber lisan adalah penting kerana ia mempunyai pengetahuan sejarah yang diperturunkan dan dipertuturkan melalui pengkisahan ataupun penceritaan. Ia adalah lebih senang dikatakan sebagai suatu penceritaan dari zaman dahulu ataupun kisah silam yang disampaikan pada masa kini juga boleh tertentu seperti bertemu dengan saksi untuk ditemu ramah. Hal ini juga boleh difaham sebagai penyebaran ilmu sejarah dari satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian barulah ia akan disusun dalam keadaan tertentu dengan tertib oleh sejarah dalam bentuk sumber. Sumber lisan merupakan keterangan yang kita ambil dari saksi melalui pertuturan dan lisan, iaitu cakapan. Sekali lagi, pelibatan saksi yang disoal ini adalah berdasarkan ingatan, diary dan gambar daripada mereka. Ahli sejarawan akan mendapatkan suasana, pengetahuan dan gambaran yang lebih jelas jika menggunakan kaedah lisan kerana ia disampaikan secara terus daripada saksi, lalu penghayatan jalan penceritaan boleh dirasai dengan lebih baik. Sumber melalui lisan ini berisiko untuk menjadi kesalahan fakta, namun ia bergantung kepada saksi tersebut. Dan dengan inilah, ahli sejarah telah mencipta kaedah sendiri untuk mengatasi masalah ini. Oleh itu, sumber ini amatlah sesuai untuk diterima sebagai sumber lisan. Fakta tersebut dikumpul terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai satu sumber lisan. Kita teruskan seterusnya dengan mengesan dan pemprosesan sumber lisan. Yang pertama, proses persediaan. Yang kedua, teknik mengumpul sumber lisan. Yang ketiga, proses rakaman. Okey, fokus ya semua. Yang pertama, proses persediaan adalah kebiasaan perkara yang kita boleh lakukan sebelum menyediakan perkara sama juga dalam hal ini sekarang ni. Proses persediaan amalah berguna. Malahan sangat penting. Para sejarawan semestinya perlu untuk membuat persediaan rapi. Macam mana rapi tu? Sejarawan sendiri secara khususnya, dia kena pastikan diri dia sentiasa bersedia daripada segi jasmani, emosi, rohani, fizikal, mental dan intelek. Hal ini dikatakan demikian kerana pemprosesan sumber lisan ini bukanlah seperti sumber-sumber yang lain yang kebanyakannya melibatkan perkara yang dijumpai dan dikaji. Tetapi sumber lisan ini seperti yang sudah diterangkan tadi adalah contoh seperti seorang sejarawan itu harus mencari mana-mana saksi yang masih hidup. Ya, masih hidup, akan datang hidup. Yang masih hidup untuk
mengadakan sesi temu ramah bersamanya. Yang kedua pula, setelah untuk teknik mengumpul sumber lisan, setelah menemukan para saksi yang berupaya untuk ditemu ramah, para ahli sejarawan haruslah terlebih dahulu menyediakan soalan dan berpakaian kemas untuk menunjukkan etika sebagai melambangkan imej seorang sejarawan dan mengawal emosi seseorang itu. Untuk mengawal emosi seseorang. Sebagai contohnya, peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa ini boleh ditambah maklumatnya berkaitan dengan penggunaan sumber lisan. Sebagai contoh, seorang sejarawan boleh mencari saksi yang masih hidup sehingga kini untuk bersoal jawab bertemu ramah tentang peristiwa itu. Soal jawab ini lebih senang kepada temu ramah. Namun bukanlah sesenang itu. Ahli sejarah haruslah terlebih dahulu fikir dan lihat kepada latar belakang seseorang yang bakal ditemu ramah itu. Contohnya, ambil kira usia dia. Usia tak boleh main-main. Sebab usia berkaitan dengan kematangan. Semasa mendapatkan maklumat daripada saksi tersebut, ahli sejarawan bukanlah menerima fakta tersebut semata-mata tanpa sebarang perselisihan kefahaman. Hal ini dikatakan demikian kerana inilah sebab kenapa para penemu ramah perlu belajar dulu apa yang mereka mahu menanyakan dan seperti mana mewujudkan visual dalam diri dan ada gambaran umum tentang apa yang hendak ditanya supaya jika berlaku perselisihan faham, boleh seorang sejarawan tu boleh bertanya dan terus bertanya untuk mendapatkan fakta yang sebenar. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada memproses rakaman. Iaitu proses rakaman adalah di mana ahli sejarawan ini akan memaparkan fakta-fakta tentang kegiatan individu dan masyarakat. Ahli sejarah ini akan menyalin keterangan sejarah untuk dia pastikan supaya tak ada sebarang kesilapan fakta dalam keterangan dalam sesuatu yang dikeluarkan. Penyalinan dan pengeditan ni biasanya harus ahli sejarawan lihat kepada keberadaannya supaya sentiasa berada dalam keadaan transkrip. Namun, tidak semuanya begitu. Terdapat juga sumber lisan yang dibentukkan dalam bentuk rakaman. Tetapi proses rakaman ini ada kekurangannya seperti perlu mengambil masa yang agak lama untuk memahaminya. Apatah lagi membuat rumusan dan membuat peralihan nota kepada proses penulisan. Kepada saksi pula, untuk soal seorang sejarawan dan saksi, kita harus tahu bahawa saksi yang disoal, ini adalah info tambahan ya. Saksi yang disoal mungkin banyak tahu perkara yang sulit dan tidak mahu memberikan keterangan kepada kita kerana tidak percaya. Jadi oleh itu kita haruslah sebagai sejarawan bijak dalam mengawal emosi saksi, bijak dalam membina hubungan yang baik supaya hubungan yang baik ini boleh menjadikan sesi temu ramah itu adalah efektif dan menghasilkan kajian yang sangat baik. Okey, sekian itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kepentingan sumber lisan adalah ia dapat memberi gambaran yang lebih lengkap dan jelas kerana sumber ini diperoleh daripada individu yang mengalami peristiwa itu sendiri. Yang kedua, ia menjadi pelengkap kepada keterangan bertulis. Yang seterusnya, mengetahui tentang seseorang tokoh dan kepentingan sumber lisan yang terakhir ialah ia dapat menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Seterusnya saya menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya terus dengan sumber yang terakhir, iaitu sumber tertia. Sumber tertia ini ditarifkan sebagai sumber umum dan merupakan sumber internet. Ciri-ciri sumber tertia ialah membantu mengesan sumber primer dan sumber sekunder. Dan yang terakhir, contohnya ialah seperti buku tahunan, bibliografi kepada bibliografi dan panduan kepada perpustakaan. Seperti kita tahu, sumber tertia ini banyak merujuk kepada blog internet. Hal ini kerana sumber tertia ini lebih ke arah sumber primer dan sumber sekunder. Itulah sebab sumber tertia ini tidak diiktiraf dan selalunya digunakan untuk sumber primer dan sumber sekunder. Jadi, sampai di situ saja daripada saya, Adan Zulhairi bin Bukhari dan juga kepada kawan-kawan saya yang lain. Yang buruk itu datang daripada kami dan yang baik itu datang daripada Maha Pencipta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.